6 tahun saya tidak mempunyai pekerjaan. Saya hidup dengan dalam keadaan sukar. Saya makan nasi dengan garam dan minum air paip selama 6 tahun. Jadi susah sangat kerana apabila kita menjadi OKU, kita nak cari kerja, orang tidak mau beri kita kerja. Assalamualaikum, saya Rasadi Barazzi dan saya adalah seorang aktivis orang kurang upaya. Saya adalah Presiden Persatuan OKU Sentral dan juga Presiden Persatuan Menembak Para Malaysia. Uh, 95, saya sebenarnya membawa kereta selepas membuat liputan sukan daripada Stadium Shah Alam tahun 1995. Saya membawa kereta di Jalan 222 di Petaling Jaya. Kereta di depan break, saya break dan saya begitu, tetapi kereta di belakang tidak sempat untuk break, jadi mereka melanggar kereta saya. Jadi kereta saya di sebelah kiri depan langgar kereta depan tu, sebelah kanan kereta langgar metal divider di tengah highway tu. Jadi saya terpelanting keluar front windscreen. Saya koma, saya punya injury di leher dan saya boleh berjalan, tetapi saya mula menggunakan banyak ubatan tahan sakit lah, painkiller. Itu 1995. 2001 saya balik untuk pergi ke rumah mak saya di Taman Maluri, Kampung Pandan. Dan sebelum saya keluar dari kereta itu, masa tu awal pagi, 1 pagi, sebelum saya keluar dari kereta, saya lihat kanan kiri dan cermin tu tidak ada orang di belakang. Jadi saya pun keluar, tapi sebelum saya dah call pun orang dekat rumah supaya diorang tunggu saya lah. Jadi saya nampak diorang tengah buka mangga di gate pintu dalam. Jadi saya keluar, saya pun berdiri di depan gate tu dan tiba-tiba saya dengar ada bunyi motor. Saya pusing ke belakang dan saya lihat ada 4 orang. Jadi saya ingat sahabat arwah adik saya. Saya pun pusing ke belakang, saya senyum, saya pusing ke depan balik. Saya tunggu diorang nak keluar, nak buka gate pagar depan. Tiba-tiba saya dengar bunyi very loud sound, bunyi yang kuat dan angin yang kuat. Macam tu. Dan saya rasa macam kepala saya ni sakit teramat dan seperti kepala saya ni dah pecah dan otak saya dah macam dah bergegar, dah macam terkeluar macam tu. Saya rasa begitu. Rupanya dia ambil helmet, dia ketuk kepala saya pasal dia nak curi kereta. Saya pegang kunci kereta dan phone macam tu. Tapi kerana ahli keluarga saya pun sudah keluar daripada rumah, dia nak buka pintu gate depan tu, dia nampak, jadi dia menjerit, saya menjerit kesakitan. So yang bawa motor ni dia larilah. Dia orang lari. Saya punya injury turun sampai ke dada. So masuk lagi titanium. Saya masih boleh berjalan. 95 kereta, aksiden kereta. Kedua, apabila orang cuba nak curi kereta saya. Dan ketiga adalah apabila saya cuba ambil barang dalam gerobok masa tu tinggi, almari. Saya jatuh apabila saya naik tangga tu, saya tergelincir tinggi. Jadi saya tergelincir. Masa saya jatuh sudah dengar bunyi krap macam tu. Jadi masa tu tulang belakang saya di thoracic 10 rupanya telah pun slice saya punya spinal cord. Dia memotong urat saraf saya di saraf tunjang saya. Jadi dari situ saya menjadi OKU. Jadi saya punya injury adalah T10, thoracic 10. Jadi saya tidak boleh bergerak pinggang ke bawah dan tidak boleh merasa. Jadi itulah sukar bertahun-tahun saya cuba balik bekerja, bertugas di tempat saya bertugas sebelum itu, tetapi mungkin ketika itu mereka belum bersedia untuk menerima seorang pembaca berita yang kurang upaya, jadi mereka tidak mengambil saya balik. 6 tahun saya tidak mempunyai pekerjaan, saya hidup dengan dalam keadaan sukar. Saya makan nasi dengan garam dan minum air paip selama 6 tahun. Jadi susah sangat kerana apabila kita menjadi OKU, kita nak cari kerja, orang tidak mau beri kita kerja. Kalau dalam borang tu kita letak OKU, dia terus tidak mau, dan mereka betul-betul mendiskriminasikan kami OKU. Dan saya boleh katakan di sini OKU itu bukannya kami bukan kurang upaya apa-apa. Kami dengan keadaan kami seperti orang lain, manusia lain pun mempunyai keadaan mereka yang berbeza-beza, yang unik. Namun begitu yang buatkan kami OKU adalah persepsi masyarakat terhadap kami, diskriminasi yang kami lalui, dan juga infrastruktur. Kerana kami susah nak bergerak, susah nak itu ini. So itu yang membuat kami, kekangan kami menjadi OKU.
OKU Sentral adalah sebuah persatuan di mana saya ingin pastikan informasi sampai kepada sahabat OKU, pendedahan, kesedaran ada, bukan saja OKU tetapi penjaga kami, ibu bapa dan semua di sekeliling kami, seperti mental juga. Mereka katakan, kalau kamu itu pesakit mental, maksudnya kamu itu adalah seseorang yang tidak boleh keluar rumah, kata. Dan kamu itu tidak boleh dibantu. Tidak semestinya. Kalau kita mempunyai kekurangan mental ataupun kekurangan fizikal atau buta, pekak, apa-apa yang lain, pembelajaran ke ataupun rare disease ke, tidak semestinya kita tidak boleh menyerlah di dalam hidup kita. Setiap daripada kita mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing. Jadi saya mahu pastikan OKU Sentral itu bersama dengan sahabat-sahabat saya untuk kami menjadi platform di mana sahabat-sahabat OKU boleh meluahkan perasaan. Sekiranya pergi kepada FB kami, macam-macam lah. Komplain lah pasal orang parking kat tempat kami, toilet kami tak betul, diskriminasi terhadap kami. Saya cakap dengan semua orang, kamu ni, kalau kamu tu bukan OKU, jangan guna tandas OKU dan jangan guna parking tempat letak kereta OKU. Jangan cepat sangat nak jadi OKU, sabarlah. Kenapa bengap sangat otak tu? Pergilah parking kat tempat lain. Kita jangan selfish. Kita jangan fikir pasal diri kita, nak mudahkan diri kita. Bagaimana yang kami susah nak parking semua tu. Jadi itulah antara kenapa saya ingin jadikan OKU Sentral itu, kerana saya ingin memastikan OKU Sentral itu memberikan informasi kepada bukan saja kami tetapi semua di keliling kami, pendedahan, kesedaran, dan memberikan informasi mengenai mana nak tempat cari kerja, interview di mana, boleh sekolah di mana, universiti di mana, bagaimana kita boleh mendapatkan sokongan, dengan siapa kita boleh telefon, begitulah. Dan sebenarnya OKU ini bukan sahaja kami ingin berikan sokongan kepada OKU tetapi juga kepada ibu bapa dan penjaga-penjaga. Okey, kepada mereka di luar sana yang rasakan diri kalian dalam keadaan yang sukar, percayalah, kalian bukan seorang. Kalau kita rasakan diri kita lagi susah, lagi ramai lagi yang susah. Kawan-kawan saya yang tidak mempunyai tangan tetapi bekerja menggunakan kaki, menjadi art director, creative director. Jadi apa sebenarnya kita punya what is our excuse again? Kita sebenarnya apa yang kita nak lakukan itu kita boleh lakukannya. Kita cuma perlu fokus dan berusaha. Bulan tidak akan jatuh ke riba kita. Kita mesti pergi ke dia. Jadi kita kena berusaha dalam apa jua keadaan yang kita sedang lalui. Dan apabila kita melalui tekanan, saya pohon kepada semua di luar sana untuk sila beritahu yang terdekat dengan kita, saya perlukan bantuan. Saya perlukan orang mendengar luahan hati saya. Apabila orang di keliling kita itu yang kita kenal rapat tidak memahami atau memang saja tidak mahu memahami, tidak mengapa. Pergi kepada, kita perlu belajar. Kita perlu perbaiki diri kita, maksudnya baca, ikra. Kita baca, itu penting. Okey, tengok. Kalau kita tengok TikTok tu, tengok mengenai autism ke, masalah mental ke, skizofrenik ke, bipolar ke, fizikal ke, deaf, blind, macam mana. Belajar, tengok. Jangan aja tengok pasal entertainment ke apa. Tidak. Kita mesti bukakan minda kita dan hati kita. Kerana dunia bukan di sini, di luar. Dan apabila kita mempunyai masalah, ingat ada orang yang lagi sukar daripada kita. Sentiasa improve. Kerana waktu kita yang diberikan adalah bukan sahaja untuk diri kita, tetapi bukan untuk menyelamatkan diri kita sahaja, tetapi untuk membantu yang lain di sekeliling kita. Jadi apabila kalian merasakan diri kalian berada di keadaan yang sukar, tidak mengapa. Ada orang yang sama seperti kita minta gapai tangan kita kepada seseorang, kata, I need help, saya perlukan bantuan. Jangan duduk di rumah saja, jangan senyap saja. Jangan. Kerana kita perlukan ada waktunya sokongan. Dan tidak semestinya sokongan itu, untuk mendapat sokongan itu salah. Tidak. Dan sekiranya kita tidak berusaha, siapa lagi yang akan membantu diri kita? Kita mesti bantu diri kita first dahulu sebelum kita boleh membantu orang yang lain. Hidup ini singkat, sentiasa bersyukur dan berusaha. Kerana susah itu tidak berpanjangan. Akan ada cahaya di hujung jalan sana.